Sini adalah setup for example. Okay. So biasanya kalau ini dari segi from my so biasanya kita akan buat zone. Okay. So engulf ni kita nak engulf yang, aku tak nak engulf yang macam ni. Aku tak nak engulf yang macam ni. So biasanya aku akan cari engulf yang macam ni. Dia close dengan body. Bila dia close dengan body, lepas tu aku akan buat marking zone dia. Candlestick yang ditelan, yang tu aku akan jadikan dia sebagai zone. Okay. So bila dah jadi macam tu, bila jadi macam ni, so bila ada je engulf ni, maknanya breakout lah. Okay. Dekat time frame tu breakout lah. Okay. So bila dah jadi macam tu, so price, kita tunggu price tu datang balik dalam zone je. Okay. So secara teorinya adalah kita nak price tu close dalam ni. Tak kisahlah belah-belah mana ke apa ke, jadi dia cukup close. Okay. Bila dia dah close tu, apa yang dia buat, for example ini adalah setup H4. Okay. So di sini, di CMP ni, kat area sini price ketika itu dia kena is either H4 ataupun H1 untuk buat apa, another engulf. Okay. So itu yang jadi macam okay, engulf to engulf lah. Okay. So dia tak semudah itu. Engulf to engulf siap, and then price masuk balik entry. Tak semudah itu lah John. Okay. Kalau semudah tu memang alamak senang je, semua boleh trade, betul tak? So bila H4 setup and then H4 ataupun H1. Kenapa H4? H1 sebab H4 ni kadang-kadang dia tak buat, dia terus pergi. Tetapi H1 ni dia dah keluar engulf. Okay, bila dia dah keluar and then dia akan create a new lagi zone. Sebab dia akan datang balik dalam zone yang sama. It will do the same thing as well. So kalau H4, H1, so M3 point kita adalah pada time frame M15. M15 ni dia buat benda yang sama, engulf juga. Okay. So along the way ni dia kena break zone yang berlawanan. Kat sini akan ada zone. Bila dia pecah jadi EF, dia akan pull back. Pecah, dia akan pull back. So bila dah daripada time frame M15 sampai ke H4, semua mengatakan sell, barulah dia akan terjun jauh. That's the theory of it. Tapi banyak yang orang kata itu benda ni, ini lah teori yang dibuat. Ini yang dibuat satu persatu and everything semua. So selebihnya adalah tengok dari segi apa yang dia buat dekat setiap time frame tu, dia punya breakout dia. Sebab bila dia break, sebab bila dia on the way nak naik ni, akan ada engulfing berlawanan sini, akan ada engulfing buy pula ke apa ke. Bila dia pecah tu, dia akan datang balik. Dia breakout, retest entry, sama je. Breakout, retest entry, resistance become support become resistance, sama je, benda yang sama je. Okay. So orang kata benda ni dia ulang banyak kali. So ya, benda ni simple je sebenarnya. Nak kena fahamkan flow multi time frame. So ini datangnya multi time frame. Sebab apa? Bila dah H4, then kau akan pergi pada H4, H1, and then akan pergi pada M15. Dia akan buat benda yang sama je, ulang. So kalau mistake yang korang selalu buat adalah macam H4 buat engulf, lepas tu korang terus jump H1, M15 ni tak buat apa. Kau terus jump kat M15 tanpa melihat H4 ataupun H1. Okay. H1 ni kalau korang entry dekat H4, setup pada H4, dan korang terus pergi kat M15 untuk ada engulf ni dan korang entry, itu yang terkena. Sebab adakah yang ni dia dah siap? Kalau dia dah siap, yes, tak ada masalah, dia akan pergi. Tapi kalau dia akan jadi mistake yang di mana for example sini ada engulfing. Okay, situ ada engulfing dan kita buat zone.
kita terus pergi dekat M15 kat situ. Oh, ada engulfing cell. Okay, Ngam, aku nak cell lah kat sini. Okay. Tetapi H1 tu siap tak? So sini H4, ni H4 or H1, ni M15. So adakah di time frame tengah ni siap ke tak dia sebagai engulfing? Kalau dia tak siap, ini yang dia akan jadi macam mana? Korang pergi dekat M15 terus. Oh, ada engulfing cell. Oh, dia turun sikit, lepas tu dia naik, dia pecah. Lepas tu ni. Sebab apa? Dekat H1 sebenarnya dia buat macam ni. Dia tak form as a engulfing. So this is not engulfing, from my opinion, from my study and everything. Okay, dia tak siap. Sebab tu dia kena tunggu dulu ni siap, lepas tu ni siap. Then time frame ketiga ni hanya untuk nak entry je. Sebab tu diorang ni student semua tu entry dekat time frame kecil, tapi dia pergi jauh. Okay, so benda-benda tu sama je. Lepas daripada tu, kalau korang perasan macam dalam chart tu tak kisah time frame berapa ke. And so macam jenis yang kalau korang perasan time frame turun macam mana lupa tu. Ni candlestick bearish. Bearish. Okay, candlestick yang sama. For example, ni contoh H4. Okay, contoh H4. So H4 ni dia punya penurunan dia candlestick yang sama je. 1, 2, 3, 4. So kalau belah kiri ni macam ni yang nombor 5 juga ada banyak. So belah kiri ni kalau ada setup buy, kita akan buy. So bila dia candlestick yang sama warna ni, dia akan fill up balik sampai ke atas. Try cari. Benda ni memang jackpot untuk nak dapatkan maximum profit. Orang kata candlestick yang sama warna turun and then dia akan fill up balik. Ataupun dia akan candlestick yang sama warna naik, dia akan turun senang. Itulah je serba sedikit. And so itu adalah from my point of view. Okay, so adakah kalau macam sesiapa yang lebih hebat lagi untuk nak explain, bolehlah ajar aku, tak ada masalah pun. Boleh je aku nak belajar juga kepada orang yang lebih power kan. So tak ada masalah, kita sama-sama belajar. Dia macam at one point tu macam aku fikir kan, asal orang nak beef among